Sidang hadirin yang dikasihi, seterusnya kita akan menyambung sesi kita dengan slot yang kedua iaitu bicara impak pandemik COVID-19 dengan tajuk Jom Perkasa Kesihatan Mental untuk Hidup Bahagia. Bagi slot ini, ia berbentuk forum dan kita akan bersama dengan seorang moderator dan dua orang panel yang terkenal. Moderator kita pada hari ini iaitu Puan Anita binti Abu Bakar dan beliau merupakan Presiden Persatuan Kesedaran dan Sokongan Penyakit Mental MIASA. Beliau akan bersama-sama dengan dua orang panel yang terkenal iaitu Datuk Dr. Daniel bin Zainal Abidin merupakan seorang pendakwa dan penceramah bebas dan juga Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif. Beliau merupakan Presiden Persatuan Kognitif Behavior Therapy CBT Malaysia. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini menyerahkan sesi ini kepada Puan Anita. Dengan itu dipersilakan Puan Anita untuk meneruskan sesi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua kerana terus mengikuti slot kedua kita pada hari ini bagi program Hari Psikologi Bicara Impak Pandemik COVID-19 Jom Perkasa Kesihatan Mental untuk Hidup Bahagia. Alhamdulillah. Terlebih dahulu tahniah saya ucapkan di atas usaha yang sangat murni ini kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar di mana kita dapat bersama-sama hari ini mengetengahkan isu yang bagi saya banyak diperbincangkan hari ini apabila negara kita berada dan juga seluruh dunia dalam pandemik COVID-19 ini dan juga dalam peralihan kepada fasa endemik. Tetapi apa yang jelas, isu kesihatan mental dan penyakit mental ini sebenarnya mungkin will outlive COVID-19, maka sudah tentu amatlah penting untuk kita memperbincangkan dan kita sangat berharap kita dapat membantu lebih ramai orang yang berdepan dengan cabaran kesihatan mental. Jadi sebelum kita masuk ke perbincangan hari ini, izinkan saya memperkenalkan barisan panelis kita yang cukup hebat, cukup mantap, banyak ilmu dan pengalaman dan kami berharap bermanfaat buat semua insyaAllah. Jadi panelis kita yang pertama Datuk Dr. Daniel bin Zainal Abidin. Dr. Daniel merupakan pengarah urusan Daniel Zainal Consultancy, juga pengurus dan pengamal perubatan moden di klinik swasta Pulau Pinang dan juga ahli Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Beliau juga merupakan panelis utama banyak rancangan ni saya lihat, rancangan halakah di TV3, panelis rancangan Al-Quran, Sains dan Kiamat bagi Ma'had Tafiz Negeri Pahang, juga panel penasihat Pusat Ulul Albab Universiti Pendidikan Sultan Idris dan juga pernah menjadi penceramah jemputan di Amerika Syarikat, Australia, Singapura, Brunei dan juga merupakan masya-Allah tokoh Ma'al Hijrah peringkat negeri Pulau Pinang. Dr. Daniel juga panjang ni memperoleh ijazah di Universiti Iskandariah dalam bidang perubatan moden dan juga mendalami agama dengan beberapa orang ulama di Mesir. Alhamdulillah. Dan di antara penulisan beliau termasuklah Islam The Misunderstood Religion, Puan Bertanya, Dr. Daniel Menjawab. Ini yang kita nak buat hari ini. The Power of Al-Quran, Quran Scientific, Perubatan Islam dan Bukti Sains Moden dan juga Ulul Albab. Apa khabar Dr. Daniel? Alhamdulillah Puan Anita, baik Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, dan juga suka saya perkenalkan pula panelis kita yang kedua, Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif. Saya perkenalkan Prof Mas ya. Prof Mas merupakan pensyarah kanan di Jabatan Psikologi dan Kaunseling Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Sultan Idris Shah dan juga Presiden Persatuan Pengamal Neo CBT dan ADHTP Malaysia. Apa tu? Pengasas modul persijilan Art Drawing House 3 Person dan juga pengasas persijilan Neo Cognitive Behavioral Therapy, juga pengasas Mindfulness Love Therapy MLT. Tu saya nak kena tahu tu lepas ni. Pengasas 5 modul Grad 1 On Time Masters dan PhD dan juga memperolehi PhD dalam bidang Psychology Counselling daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga ada penulisan tentang House
3 modul, person modul dan juga neo CBT therapy modul. Masya Allah. Prof Mas, apa khabar? Baik, terima kasih Puan Anita dan juga Datuk. Alhamdulillah. Dan juga sudah tentu saya selaku moderator ya pada hari ini akan cuba insya-Allah membantu memandu ya perbincangan kita pada hari ini dan juga berkongsi sedikit sebanyak tentang pengalaman Miasa, pengalaman saya juga dalam arena kesihatan mental ini insya-Allah. Jadi kita hari ini Dr. Daniel dan juga Prof Mas ada 3 pusingan ya. Jadi untuk memulakan ni kita dah melihat baru-baru ni Pertubuhan Kesihatan Dunia memberi amaran ya bahawa kesan pandemik COVID-19 ini terhadap kesihatan mental akan berlarutan untuk jangka masa yang panjang sebenarnya. Dan amaran ini dikeluarkan ketika pakar dan pemimpin meminta tindakan diambil terhadap kes kebimbangan dan tekanan berkaitan dengan COVID-19 dan juga apa yang kita lihat di Malaysia. Jadi kita sedang melihat suatu parallel pandemik sebenarnya, bukan sahaja pandemik COVID-19 tetapi juga pandemik kesihatan mental. Jadi kita melihat faktor-faktor risiko telah pun meningkat, faktor-faktor penyumbang juga banyak sekarang ini dengan hadirnya pandemik COVID-19 ini. Dan kalau kita melihat ya kepada pendedahan daripada Kementerian Kesihatan sendiri, sebanyak 85.5% daripada 145,173 panggilan yang diterima daripada agensi kerajaan termasuklah talian psikososial KKM, Mercy, JAKIM dan juga IKASih sejak 25 Mac 2020 sehinggalah 20 Mei tahun ini membabitkan isu kesihatan mental yang memerlukan sokongan emosi dan juga kaunseling seperti perasaan stres, takut, keresahan, kebimbangan, kemurungan, penderaan dan juga tingkah laku bunuh diri. Dan data yang diberikan oleh KKM ini jelas membuktikan sistem kesihatan mental juga terbeban dan juga kami ya seperti Miasa, NGO kesihatan mental di komuniti juga terbeban. Tetapi apa yang kita lihat hikmah yang sangat besar dalam tempoh pandemik ini adalah kita dapat menormalisasikan ya perbincangan tentang kesihatan mental kerana kita semua terkesan mereka yang mungkin sebelum ni normal ataupun kurang ya ada cabaran dengan kesihatan mental ini hari ini sudah melihat bagaimana mungkin ya cabaran-cabaran mereka yang sebenarnya bertarung dengan penyakit mental dan juga lebih empathy apa yang kita lihat hari ini, alhamdulillah. Jadi kita melihat mental health literacy telah pun improve, help seeking behavior juga improve, alhamdulillah, dan orang ramai lebih terbuka maknanya untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan. Jadi daripada sedikit kupasan ni ya Dr. Daniel, jika saya boleh mulakan dengan doktor, apa pandangan Dr. Daniel sebenarnya tentang situasi kesihatan mental rakyat Malaysia sekarang ini dalam kita bersedia untuk beralih ke fasa endemik ni, Dr. Daniel? Silakan. Ya, terima kasih banyak Puan Anita, sahabat panelis, Profesor Mas, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Terima kasih pihak jawatankuasa Hari Psikologi KPLB 2021 mengundang Dr. Daniel yang kerdil ini. Ia berbalik pada persoalan Puan Anita tadi. Ya, jelas berdasarkan contohnya tinjauan kebangsaan, kesihatan dan morbiditi terkini memang menampakkan sebagaimana yang Puan Anita sebutkan tadi. Kes-kes yang ada berkaitan dengan masalah kesihatan mental sedang meningkat. Dan pastinya yang akan membuka mata kita secara lebih luas adalah disebabkan oleh kejutan perbuatan membunuh diri yang nampaknya jelas meningkat. Mengikut pengarah Jabatan Kesihatan Jenayah Bukit Aman, disebutkan kes membunuh diri 2019, 609 kes. 2020 meningkat kepada 631 kes. Pandemik sudah melanda. Kemudian ketika kita masuki baru 5 bulan pertama, Januari hingga Mei 2021, sudah ada 468 kes membunuh diri. Belum sampai separuh tahun. Menampakkan ya, benar, kesan impak pandemik kepada kita secara umumnya memang terasa. Kalau kita suluh
daripada Al-Quran. Berhubung dengan isu berkaitan dengan ujian, tribulasi, dan pandemik termasuk ujian daripada Allah. Makhluk yang menyerang kita ini makhluk nano. Nano artinya terlampau kecil. Diukur bukan dengan sentimeter dan sebagainya, dengan ukuran amat kecil, nanometer, teramat kecil. Dan makhluk nano ini telah menggoncang makhluk besar yang bernama insan, menggoncang kuasa besar seperti Amerika sekarang, seperti Rusia, UK dan sebagainya. Kalau kita fikirkan, ia melahirkan suatu keinsafan. Betapa kita ini kerdil sebenarnya. Berhadapan dengan makhluk amat kerdil, kita goncang, melambangkan kita ini lemah lagi kerdil. Justru kita perlukan satu petunjuk, satu suluh oleh yang langsung tidak kerdil, iaitu yang maha perkasa, Allah Azza wa Jalla. Suluh itulah suluh yang sepatutnya menjadi pegangan kita. Pertama, menyambut persoalan tadi, saya nak mengatakan bahawa dalam agama mengajar kita tentang satu hal. Bahawa kehidupan di dunia ini pasti ada ujian. P-A-S-T-I, pasti. Surely, indeed, guarantee, semua akan diuji. Hatta insan pilihan Allah, yakni Rasul-Rasul, kekasih Allah, juga diuji. Malah ujian yang menimpa mereka, alaihi wassalatu wassalam, ujian yang paling teruk. Padahal mereka dekat dengan Allah. Apatah lagi kita. Kalau kita boleh angkat satu ayat menjadi suatu landasan tentang apa yang saya sebutkan tadi, ayat yang hendak saya angkat tinggi ialah dari surah nombor 2, surah Al-Baqarah, ayat 155. Awal ayat itu Allah menegaskan, walanabluwannakum. Awal ayat. Kalau kita kaji dalam bahasa Arabnya, kalimat itu ia bermaksud walanabluwannakum. Dalam bahasa Arab dia bermaksud kamu pasti kami, yakni Allah uji. Pasti. Without exception. Tanpa pengecualian. Cuma kata Allah, bentuk ujian yang Allah akan timpakan itu berbeza-beza. Ada ujian kata Allah dalam bentuk khauf, ketakutan. Ini berbentuk emosi. Ujian menyentuh emosi, ketakutan. Ju', kelaparan. Kemudian wanaqsim, kehilangan, akan juga menyentuh emosi. Kehilangan harta benda, kehilangan orang tersayang di musim pandemik, itu sudah berlaku. Dan kehilangan buah-buahan di dusun. Tetapi Islam juga mengajar kita tentang pegangan. Kadang-kadang Puan Anita, Prof, manusia ketika diuji oleh sebab cara dia melihat itu salah. Sedangkan ujian kita sebutkan tadi tak dapat dielakkan. Stres ini, tuan-tuan dan puan-puan, suatu yang secara umumnya akan menipu kita. Sebab kita semua akan diuji. Kadang-kadang kita sakit, ada unsur stres. Pandemik, ada unsur stres. Migraine, ada unsur stres. Kadang-kadang melihat berita tentang apa yang berlaku di luar negara, dengan pembunuhan, dengan peperangan, kita yang melihat, kita juga dilanda stres. Stres di mana-mana penjuru hidup. Sebab itu, kita, bila mindset kita betul, kita sedar, kita tidak boleh lari daripada ujian. Sekaligus kita tidak boleh lari daripada menerima stres. Tetapi yang perlu kita fahami ialah yang akan menentukan keadaan kita biiznillah ialah bagaimana kita melihatnya. Sebab itu pakar-pakar yang mengkaji hal ehwal ini, mereka mengatakan ada dua bentuk stres. Satu eustress, satu distress. Eustress, E-U-S-T-R-E-S-S. Eustress ialah stres yang menimpa kita, tapi kita menerimanya secara positif. Ia melahirkan rangsangan,
ia menyebabkan kita lebih berhati-hati, positif. Ia memberikan motivasi, stres, positif. Tetapi ada pula golongan yang melihat stres. Kadang-kadang stres itu tak begitu tinggi. Tapi cara dia melihat itu menjadikan ia dalam bentuk stres yang memudaratkan. Dipanggil distress. D-I-S-T-R-E-S-S. Mendatangkan kepeningan kepala, sakit belakang, palpitation jantung laju, pernafasan laju, dan akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit tambahan. Padahal ujian itu mungkin ringan pada pandangan orang lain, tapi oleh sebab cara dia melihat itu menyusahkan diri, maka dia malah hal masalah. Jadi pandemik ini, bagaimana kita melihatnya berpandukan agama? Agama mendidik kita untuk mengatakan ujian pasti menimpa. Jika tidak ada COVID-19, mungkin ada ujian lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran mengajar kita daripada Allah, saya nak ungkap daripada Allah, bahawa ujian, penderitaan tidak pernah datang solo. Ujian, kesusahan, kata Allah, never comes solo. Tidak pernah datang secara solo. Never. Ini saya angkat dari surah Al-Insyirah. Surah nombor 94, ayat 5-6. Ayat-ayat yang popular. Fa inna ma'al usri yusra. Ini rata-ratanya kita dah hafaz ayat ni, surah Al-Insyirah. Fa inna, sesungguhnya, ma'a dalam bahasa Arab, ma'a ini bermaksud bersama-sama. Bersama-sama dengan usri, ain sin ra, usri, kesusahan, kepayahan, penderitaan, itu usri. Tapi Allah kata usri, dia datang bersama-sama, tidak solo, dengan yasinra, yusra, kemudahan, penyelesaian, kesenangan, dia bergandingan, tidak pernah datang solo. Sebab itu bila kita melihat ujian ini, kita meyakini berdasarkan keyakinan Al-Quran bahawa insya-Allah selepas diuji kesusahan akan datang kesenangan. Insya-Allah kita berlapik. Tapi kata Imam Ibn Kathir mentafsirkan ayat-ayat ini, Imam Ibn Kathir, ulama tafsir mengatakan Allah tidak memungkiri janji sedikit pun. Allah tidak memungkiri janji. Bila Allah menegaskan selepas kesusahan akan datang kesenangan, ia pasti berlaku. Malah Puan Anita, kalau kita angkat ayat tadi ya, fa inna ma'al usri yusra, ayat 6 mengulanginya. Inna ma'al usri yusra, penegasan itu Allah ulangi, menampakkan seriously, inilah janji Allah yang pasti berlaku. Lantas bila kita sakit hari ini dan sebagainya, kita memahami ayat tadi, maka kita yakin insya-Allah orang lain juga sakit di penjuru masing-masing, saya juga sakit, tapi insya-Allah Allah akan bantu kita, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Bukan tanpa syarat. Dengan syarat, kata Allah, jadilah kita di penjuru orang-orang yang sabar. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam Quran pernah menceritakan, Puan Anita tolong beri isyarat kalau masa dah cukup ya Puan Anita. Boleh. Dalam Al-Quran menceritakan tentang Nabi Yaqub. Nabi Allah Yaqub. Adik-beradik Nabi Allah Yusuf, anak Nabi Yaqub, antaranya Nabi Yusuf, adik-beradiknya telah membohongi bapa mereka Nabi Yaqub, mengatakan Nabi Yusuf terbunuh. Kemudian selepas masa berlalu, satu ketika adik-beradik yang sama ini juga membawa adik mereka Bunyamin, bawa pergi ke Mesir. Tiba-tiba pulang tanpa Bunyamin. Saya nak ringkaskan cerita. Maka ketika mereka balik memberitahu Nabi Allah Yaqub bahawa adik Nabi Yusuf, Bunyamin sekarang pun tak dapat mengikut kami balik ke rumah, wahai abah. Diceritakan oleh Al-Quran dalam surah nombor 12, surah Yusuf, boleh semak ayat 83 hingga ayat 86. Maka Nabi Yaqub punyalah bersedih. Punyalah bersedih. Apa Allah sebut? Allah kata begitu bersedihnya Nabi Yaqub sehingga wabiyaddat ainah, sehingga mata, kedua belah matanya jadi putih, artinya tidak boleh melihat. Minal husni, Allah guna kalimat minal husni, disebabkan sedih, sugul. Jadi
Ini cerita tentang kesedihan yang melahirkan suatu keadaan yang bahasa sains menyebutkannya, Prof pasti akan memperincikan hal ini, sebutkannya sebagai psikosomatik. Tekanan pada psikologi, mental, memberi kesan, bekas negatif pada somatik, fizikal sebagai contoh. Nabi Yaqub Husni, ada tekanan emosi, sedih, sukul, memberi kesan pada penglihatan. Sehingga kata Allah tidak mampu melihat. Sebab sedih. Jadi tidak terkejut kalau Rasul pun bersedih hati. Kita insan biasa diuji, bersedih hati juga. Tetapi kisah Nabi Yaqub tidak selesai di situ. Allah menceritakan dalam kesedihan, walaupun dia sehingga mata buta, Allah kata, fahuwa kazim. Tapi dia kontrol emosi. Kalau ikut perasaan nak dimarahinya si anak itu. Tapi wahuwa kazim, dia control his emotions. Dia in control. Mungkin sakit, tertekan, but be in control. Ini bahasa yang penting. Kemudian lihat apa perkataan Nabi Yaqub ketika diuji. Fasabrun jamil. Ini kalimat-kalimat indah Al-Quran yang hendak kita angkat. Fasabrun jamil. Jamil. Kita bisa dengar nama Abang Jamil kan? Dia bukan Abang Jamil. Ini Jamil kalimat Quran. Sabar itu jamil kata Allah. Merakamkan kenyataan Nabi Yaqub. Sabar itu indah. Jadi ini yang kita angkat. Ujian pasti menimpa, tapi Allah menjanjikan tidak pernah datang solo. Bersama-samanya ada kesenangan. Asalkan kita letak diri kita di landasan sabar. Sebab sabar itu indah. Akhirnya sabar yang indah itu menjadikan Nabi Yaqub macam mana? Nabi Yaqub akhirnya bertemu semula dengan anak Nabi Yusuf. Dengan anak bernama Bunyamin. Allah tolong. Dan akhirnya mata buta celek semula. Nabi Yusuf pula terpisah dari ayah, kemudian dipenjarakan. Kata Hamka 7 tahun. Kemudian keluar penjara, bertemu semula dengan adik-beradik. Adik-beradik yang nampak nakal, insaf dan bertobat. A very nice ending. A very nice ending to a very interesting story in the Quran. Bertemu adik-beradik yang jahat itu bertobat, bertemu dengan bapa yang buta celek, bertemu pula dengan adik Bunyamin, dan Nabi Yusuf keluar penjara jadi pembesar bumi Mesir. Ini cerita yang Quran angkat sebagai motivasi pada kita. Jadi Puan Anita sebagai menjawab, itulah dia. Senario ini sudah menimpa kita, tapi bagaimana kita melihat supaya akhirnya stres tidak menjadi distress, tapi sebaliknya positif pada kita. Eustress disuluh oleh formula Al-Quran yang saya sebutkan tadi. Kesusahan tidak pernah datang solo. Puan Anita, saya kembalikan pada Puan Anita, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Dr. Daniel di atas kupasan itu tadi. Banyak yang kita dapat ya tuan-tuan dan puan-puan daripada apa yang dikongsikan dengan Dr. Daniel tadi. Sudah tentu ya coronavirus ya Dr. Daniel yang sangat kecil berjaya menggoncang seluruh dunia, dan hari ini kita sedang berada di dalam satu fasa norma baru, kemudian beralih pula ke fasa endemik. Jadi bagaimana kita nak menangani, mengatasi isu-isu kesihatan mental secara kolektif ya, dan bagaimana ahli masyarakat memainkan peranan untuk saling bantu-membantu. Tetapi seperti apa yang Dr. Daniel katakan tadi, ujian ya di dalam dunia ini, muka bumi Allah ini sudah pasti semua orang pasti melaluinya. We are all in the same storm, but of course different boats. Dan sudah tentu agama ya, religion menjadi salah satu komponen yang sangat penting ya di dalam proses penyembuhan seseorang individu dalam apa saja ujian yang menimpa kita. Dan saya juga ya Dr. Daniel di dalam fasa proses penyembuhan saya sendiri, apabila saya kembali kepada agama, mempertingkatkan ibadah, berpandukan memahami ayat-ayat Al-Quran, berzikir dan sebagainya, menjadi penguat semangat saya juga untuk terus berjuang di dalam arena ini. Tapi sudah tentu pendekatan ya dalam proses penyembuhan memerlukan pendekatan yang holistik sebenarnya. Jadi kita memerlukan pendekatan biopsychosocial dan spiritual. Jadi insya-Allah kita boleh kupas dengan lebih lanjut lepas ini Dr. Daniel. Jadi sekarang saya pergi ke Prof Mas. Alhamdulillah. Okey, Prof Mas sebagai pensyarah ya, seorang pensyarah di UPSI, kita sudah pun melihat apabila tercetusnya pandemik COVID-19 ni ya Prof Mas, ramai pelajar-pelajar sebenarnya berada di dalam satu fasa yang sangat tertekan sebenarnya. Kalau kita melihat dia di awal MCO,
ramai yang tidak dapat pulang ke rumah, kemudian baru nak belajar untuk membuat ODL, pelajar-pelajar di sekolah juga membuat PDPR dan sebagainya. Mereka terputus daripada orang kata social support system, rakan-rakan nak membuat, nak berinteraksi secara fizikal juga menjadi sukar pada waktu itu. Jadi ini merupakan satu tekanan dan bebanan sebenarnya kepada pelajar-pelajar kita. Kemudian apabila berjauhan daripada keluarga, jadi ini merupakan pelbagai orang kata punca-punca Prof Mas, tapi daripada Prof Mas sendirilah, apa yang Prof Mas lihat daripada segi situasi kesihatan mental pelajar-pelajar kalau kita nak bandingkanlah daripada MCO pertama, kedua, kemudian sekarang apabila kita dah orang kata nak memasuki fasa endemik ini, apa yang Prof Mas dapat lihat sekarang ini, insyaAllah. Okey. Terima kasih moderator yang hebat, Puan Anita daripada Miasa, yang sangat saya kagumilah ya. Banyak saya dengar cerita daripada pelajar saya tentang Puan Anita. Kisah-kisah yang baik harapnya. Ya, Good banyak yang ones only. baik. Sangat banyak yang baik ya, dan memberi inspirasi. Dan terima kasih juga kepada rakan panel Datuk Dr. Daniel, yang beliau ini bercakap tadi pun dah beri saya inspirasi dan insaf dah. Dah insaf dah, itulah dia, keinsafan kan. Dr. Daniel ni salah seorang idola saya lah bagaimana penerangan ya, kejayaan dan penyampaian ilmu tu, dan semoga ramai lagi orang macam Datuk Dr. Daniel akan lahirlah ya untuk menerangkan dan mencerahkan masyarakat kita. Okey, balik kepada soalan tadi, iaitu bagaimana pandemik COVID-19 ini telah mengubah dan menjejaskan kesihatan mental ramai masyarakat Malaysia. Bukan sahaja masyarakat Malaysia, seluruh dunia. Dan bukan saja fokus kepada pelajar, mak, ayah, pekerja, ibu bapa, ramai yang terjejas kerana pandemik ini. Ya? Seperti mana klien saya, banyak yang dah pulih daripada anxiety, dah pulih daripada depression, 2-3 tahun dah pulih, tiba-tiba bila pandemik datang balik anxiety, tangan menggeletar, jantung berdebar-debar, nafas sesak, rasa macam nak menjerit, macam nak mati balik kan. Betul. Dan ramai yang tak ada depression, tiba-tiba datang semula masalah depression yang menghantuk diri. Ya? Dan ini semua adalah kerana dalam psikologi satu punca, satu benda yang sangat penting, iaitu ketakutan. Ketakutan mempunyai energi yang sangat negatif. Jika ketakutan tidak terkawal, maka dia akan merosakkan pemikiran kita, perasaan kita, dan akhirnya kita akan masuk dalam satu pemikiran gelap yang dipanggil masalah kesihatan mental, anxiety, depression, schizophrenia, PTSD dan sebagainya. Ya. Okey, jadi maksudnya bagaimana sama juga saya jumpa dengan satu cikgu. Jadi bila kementerian kata sekolah akan buka, terus tangan dia menggeletar ya. Dada dia debar-debar, dia takut nak pergi sekolah ya. Maksudnya dia dah ada simptom anxiety kerana kesan daripada pandemik COVID-19. Dan juga pelajar-pelajar di IPT saya jumpa kan, banyak yang terpaksa pergi ke ward psikiatris dekat Slim River ataupun nurse lain ya, ambil ubat dan sebagainya kerana ketakutan yang melampau kerana COVID-19. Puncanya satu saja, ketakutan, dan ketakutan ini dibina sebab kita terlalu terbuka dan membiarkan maklumat-maklumat negatif sangat banyak masuk ke minda kita tanpa terkawal. Hari-hari tengok berita kematian, kluster baru, kisah-kisah jangkitan dekat China, keadaan orang mati bergelimpangan, ya, tak ada tempat terlalu nak banyak pacar. Informasi, betul. Terlalu banyak informasi, ya. Betul. Dan itu tak terkawal, dan akhirnya dia pening dengan maklumat dia sendiri, dan akhirnya menjejaskan pemikiran dan fisiologi dia. Ya? Sebab itu macam kata Datuk Dr. Zainal tadi, sebenarnya Tuhan memberikan masalah, kesulitan itu berserta dengan hikmah, dengan kebaikan. Tapi mereka tak nampak kebaikan dan hikmah ni. Terlalu banyak fokus kepada negatif, dan akhirnya mengganggu pemikiran, dapat anxiety, depression, dan berlakulah lekatan. Lekatan ni berpunca daripada stres. Stres ni daripada ketakutan. Dan ketakutan ni menyebabkan konflik dan krisis.
dalam psikologi, konflik stres yang menjadi konflik dan krisis yang terdapat diselesaikan jadi lekatan daripada diri. Lekatan itu maksudnya simptom-simptom depression, anxiety dan sebagainya, ya. Dan satu hari nanti, sekarang kita dah masuk ke endemik. Endemik ni maksudnya COVID-19 ni akan berakhir. Ya, sejak daripada bulan 6, 7, 8 tu saya dah cakap dah dalam webinar, ya. Saya kata bulan 10, 11 tu kita akan berakhir COVID-19 ini. Sebab untuk COVID-19 berakhir, dia mesti datang, dia mesti sampai klimaks dia. Lepas klimaks baru dia turun. Setiap mula ada awal dan ada akhir. So dia akan berakhir selepas sampai ke klimaks. Klimaks dia bulan 7, bulan 8 tu dia dah klimaks, ya. Jadi bulan 9, bulan 10 tu dan dia tak akan terus berakhir. Tetapi orang yang terlekat dalam masalah kesihatan mental seperti depression dan anxiety ini mungkin akan kekal benda tu dalam pemikiran dan jiwa dia mungkin untuk 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi. Sangat kesian. Sangat kesian, ya. Sebab itu kita kena pandai mengurus emosi kita. Maksudnya kalau teknik yang paling mudah saya panggil ialah kita gunakan teknik tapis maklumat. Tapis maklumat maksudnya tak semua maklumat kita kena biarkan masuk pada dalam diri kita. Seperti kalau tanya saya dulu-dululah, ya, berapa jumlah janji kati COVID, berapa mati, berapa tu. Kalau tanya saya akan cakap saya tak tahu. saya memang tak tahu, ya. Tapi katanya saya berapa banyak sembuh, berapa banyak yang dah pulih, berapa banyak dah potong gelang, saya suka highlight benda tu. Maksudnya kita kawal maklumat tu supaya tak merosakkan diri dia. Maksudnya lebih ramai yang sembuh, lebih ramai yang potong gelang, lebih ramai yang sihat, ya, beratus-ratus ribu sihat, tapi dia tak highlight, dia fokus pada yang negatif dan akhirnya merosakkan pemikiran kita, ya. Tapi walaupun kita tapis maklumat ataupun dalam bahasa kasar dia dipanggil I don't care, but I love myself. Tapis maklumat, I don't care, but I love myself. Tapi kita jaga SOP. Kita keluar pakai mask, ya. And then kita masuk kedai, kita sanitizer, kita scan suhu, ya, masuk kereta kita hand scan pakai sanitizer dan kita bersihkan badan kita. Kita ikut SOP, kita ikut arahan kerajaan. Tapi kita tapis maklumat kerana maklumat ini yang menyebabkan nanti ketakutan, kebimbangan berlebihan. Lepas tu dia akan dapat lekatan. Sebab tu dalam COVID-19 ini, dia ada 3 simptom. Siapa yang ada simptom ni, maksudnya dia dah ada simptom anxiety awal kerana COVID-19. Mari kita cek diri kita. Yang pertama ialah apabila dia dengar saja orang mati, ada kluster baru ataupun dia teringat kisah-kisah lama tentang COVID-19 tu, terus dia rasa takut, bimbang, mungkin tangan dia shaking, dada dia berdebar. Siapa ada simptom ni? Ini simptom awal anxiety kerana ketakutan pandemik COVID-19. Simptom yang kedua, bila dia keluar rumah, dia tengok orang ramai pakai masker, tak pakai masker, dekat sekolah, dekat shopping complex, dia takut, dia bimbang, tangan dia shaking. Itu ada unsur sosiofobia ataupun dia takut orang tu banyak virus, bawa virus. Jadi kalau duduk dalam kereta, dia cakap pada suami dia, abang pergilah, I takut, I duduk dalam kereta. Siapa ada simptom ni? Itu simptom yang kedua, ya. Dia tak sihat. Simptom yang ketiga ialah dia tak buat apa-apa, dia duduk saja kat rumah, tiba-tiba pemikirannya tanpa dikawal, fikir balik tentang orang tu mati, kat hospital tak cukup katil, orang ni menderita, orang ni susah, orang ni dikebumikan tanpa anak dapat melihat. Jadi dia tak dapat kawal, terfikir dengan sendirinya, dia pun terus rasa takut, bimbang, tangan dia shaking. Lepas tu dia fikir pula nanti kalau dia mati macam mana, anak dia mati macam mana, dengan gurukan langit pun dia rasa dia nak mati dah. Ya? Maksudnya siapa ada simptom yang ketiga ni dia perlu dapat rawatan terapi. Maksudnya dia dah tak pemikiran ketakutan dan kebimbangan itu dah masuk ke dalam pemikiran dia dan mungkin dia tak dapat dikawal dan dia perlu susun balik pemikiran dia, perasaan dia untuk kekal sembuh dan sihat, ya. Sebab itu dalam menangani masalah kesihatan mental ini kita kena jaga diri kita. Sebab itulah kesihatan mental dia sangat jelas, ya. Dia umpama tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan adalah kesedaran kesihatan mental. Bagaimana kita sedar pemikiran kita positif tak, perasaan kita takut tak, jiwa kita tenang tak, bagaimana kita tangani konflik dengan baik. Kita sedar apa yang berlaku, itu dipanggil kesadaran mental dan kita jaga pemikiran kita agar sihat.
Sebab jika kita tak jaga kesihatan mental yang baik, maka dia akan mendapat penyakit mental illness. Apa itu mental illness? Dalam psychological, mental illness adalah sesiapa yang telah didiagnose oleh psikiatris ya, bahawa mereka telah mempunyai simptom-simptom masalah kesihatan mental berdasarkan simptom dan jangka masa yang tertentu dan disahkan dapat anxiety, depression, schizophrenia dan sebagainya. Ini sangat sakit ni, jangan kenalah ya. Walaupun kalau ikut diagnose dia kena 3 minggu, 2 minggu konsisten baru dia diagnose. Tapi siapa yang kena anxiety, panic attack ya, kadang ada orang kena 2 minit, ada orang kena 5 minit, ada kena 10 minit. 10 minit tu dah lama sangat tu. Ya. Jadi kalau rasa 5 minit pun kita dah tak tahan lagi. Sakit tu sakit yang tak amat-amat sangat. Nak menjerit, nak mati, rasa putus asa, rasa tak berguna, rasa macam tak nak hidup lagi, rasa takut, bimbang, dia sangat menyakitkan, dia sangat sakit. Jadi sayangilah diri dan ahli-ahli keluarga kita yang terdekat. So jangan kena. Jadi cara paling mudah adalah tapis maklumat. Kalau maklumat datang juga, ya, tutup dulu benda-benda negatif tu, sebut I don't care, buat ikut SOP dan sayangi diri kita supaya pemikiran kita kekal sihat, perasaan kita tenang dan kita tangani konflik dengan kehidupan dan fokus kepada banyak benda-benda yang menggembirakan dalam hidup ni lah, ya. Sebab tu dalam kehidupan ini saya selalu sebut senaraikan 10 hobi kita ataupun impian kita, ya. Impian ni kita tak dapat buat pun, tapi dah ada impian tu kita happy dah, ya. Dan ada orang dia tak ada apa-apa benda yang hobi, dia tak nak buat apa. Jadi kalau dapat senaraikan 10 hobi dia, macam dia main golf ke, ataupun dia pergi mancing, ataupun dia memasak, buat kek, ataupun dia bersembang dengan anak dia, pergi gardening, tanam sayur, tanam pokok, tengok bunga, bercakap dengan bunga. Jadi selagi kita fokus banyak buat benda yang kita happy, kita gembira, badan kita akan keluarkan banyak hormon-hormon gembira. Bila kita keluarkan banyak hormon gembira, kita akan lupa fokus kepada banyak benda-benda yang menyakitkan dan akhirnya kita datang kesembuhan. Sebab tu kita lihat orang dengan depression, anxiety ini, dia hilang satu benda dalam diri dia. Iaitu dia dah tak banyak benda-benda yang seronok dalam diri dia. Banyak kesedihan, dia duduk dalam bilik, menangis, fikir kisah-kisah silam yang menyakitkan, kenapa orang tu buat dia begini, kenapa orang tu tak adil begini, kenapa dia fitnah, kepada Tuhan tak adil, dia rasa dia victim dan sebagainya. Ya? Sebab tu dalam psychological therapy, antara keadaannya kita bagi dia buat semula hobi, buat dreaming dan buat reschedule activity, penjadual semula aktiviti yang menyenangkan pagi, petang, malam supaya dia back to normal. Dan jadilah manusia yang sihat dan sedar kesihatan mental. Okey Puan Anita? Boleh. Alright. Terima kasih Prof Mas di atas kupas itu tadi. Okey, daripada apa yang Prof Mas katakan ni, saya mungkin boleh bagi a little bit of balance view Prof Mas, disebabkan oleh saya sendiri adalah individu yang ada penyakit mental. Sebenarnya untuk seseorang individu mendapat penyakit mental ini perlukan pelbagai faktor Jadi bukan sahaja apabila berlakunya ataupun tercetusnya pandemik COVID-19 ni, semua orang akan mendapat penyakit mental ataupun bertarung dengan isu kesihatan mental, tetapi mungkin disebabkan oleh ada faktor-faktor lain yang menyumbang dan kemudian mungkin tercetusnya pandemik COVID-19 ini merupakan faktor terakhir yang melengkapkan segala faktor, cukupnya waktu dan kemudian kita boleh sebenarnya jatuh kepada anxiety, kemurungan dan sebagainya. Dan sudah tentu sebagai seorang individu yang ada penyakit mental, ambil daripada saya, apabila kita sudah ada penyakit mental ni adalah satu penyakit yang sangat sukar sebenarnya. Satu, sudah tentu kerana cabaran yang kita hadapi, kesakitan yang kita alami ni adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan sebenarnya tidak dapat digapai oleh minda normal. Dan kenapa saya boleh katakan begitu? Sebab saya pernah normal dulu. Jadi apabila kita mengalami keadaan krisis ataupun simptom-simptom yang teruk disebabkan oleh kita tahu persepsi negatif masyarakat itu bagaimana, biasanya kita akan cuba downplay symptoms kita, our struggles dan cabaran-cabaran yang kita hadapi. Jadi itu pertamanya.
Keduanya, apabila kita bercakap ya Prof Mas, Dr. Daniel dan semua, bila kita merasa takut ataupun merasa panik ataupun murung, sedih, dia bukan seperti emosi individu yang normal, sebab ia sudah pun menjadi penyakit. Jadi dia mungkin kita akan rasa bila nak pergi buat exam contohnya, pelajar-pelajar nak buat exam, kita stres, kita takut, panik dan sebagainya, tapi dah habis exam kita dah lega. Tetapi orang yang ada penyakit mental bukan sahaja dia tidak lega, tetapi dia punya tekanan dan perasaannya sebenarnya mungkin 10 kali berlipat ganda. Jadi sebab tu kadang-kadang kalau kita tidak mempunyai coping mechanisms yang efektif, kita belum embrace dan belum betul-betul memahami simptom kita dan tahu bagaimana nak menangani dan mengatasinya, it can debilitate you. Ia mungkin membuatkan kita susah nak berfungsi ataupun mungkin di awal ni hilang fungsi dalam kehidupan. Jadi itu sebenarnya yang berlaku kepada saya dan kepada ramai sebenarnya individu-individu di luar sana. Dan seperti Prof Mas katakan tadi ya, mungkin di awalnya kita berada dalam satu fasa denial ya, untuk kita nak arrive kepada fasa acceptance itu juga adalah satu proses sebenarnya, sebabnya kita sendiri pun internalize stigma ya, bukannya mudah untuk menerima anda mempunyai penyakit mental, itu sahaja is a lot to process. Jadi bayangkan bagaimana kita nak accept dan kemudian melalui fasa di mana kita embrace the condition, kemudian we get to grow as a person and beyond our symptoms. Jadi how do we thrive sebenarnya with a mental health condition? Jadi ini yang kita cuba nak berkongsi ya kepada semua yang hadir pada hari ini. Jadi kalau kita ada penyakit mental, it's not a life sentence. You can actually go through the recovery process, tetapi anda perlu tahu bagaimana. Jadi apa sahaja penyakit mental yang anda hadapi sebenarnya anda boleh sembuh, dan ini adalah apa yang kita panggil sebagai the recovery model ya. Jadi mungkin saya boleh kupaskan selepas ini. Sekarang kalau boleh kita nak masuk kepada pusingan kedua, sebab kita sebenarnya tak banyak masa, pukul 1 nak habis ni. Ada lagi 2 pusingan ya. Jadi saya nak kembali semula kepada Dr. Daniel ya. Dr. Daniel, apa yang kita lihat ya, hikmah yang besar seperti apa yang kedua-dua panelis telah pun sebutkan tadi ya. Kita dapat orang kata memperbincangkan, kita dapat melihat hikmah-hikmahnya. Ujian ini tak ada siapa pun dapat terlepas daripada ujian. Mungkin ini adalah satu pelajaran keinsafan untuk kita lebih bersyukur, for us not to take things for granted anymore, supaya kita tawakal, lebih bertawakul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak sebenarnya pengajarannya Dr. Daniel daripada apa yang telah pun berlaku ini. Jadi soalan saya, apa yang kami lihat ya daripada MIASA sendiri, pendekatan holistik ini sebenarnya sangat penting, dan Dr. Daniel telah pun mengupas dengan baik ya komponen religion ataupun komponen spirituality, terutamanya kepada individu-individu ya yang bertarung dengan suicidal thoughts and ideation. Kerana apa yang saya lihat apabila kita orang kata when we ground ourselves in the religion, dalam orang kata iman ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu menjadi satu cara untuk menghindarkan diri daripada to do the unimaginable act of ending your life. Tetapi juga suicidal thoughts and ideation ni adalah sesuatu yang intrusif ya, ia adalah simptom penyakit tersebut ya, contohnya penyakit kemurungan ya. Jadi ia adalah sesuatu, contohnya apabila kita demam ya, kita batuk, kita sesema, ia adalah sesuatu yang kita tidak boleh tahan. Jadi sudah tentu bila ada penyakit kemurungan, simptom suicidal thoughts and ideation tu hadir sekali ya Dr. Daniel. Jadi apa yang saya lihat banyak daripada netizen terutamanya apabila seseorang individu meluahkan ataupun di dalam media kita melihat ya, either percubaan untuk mengakhiri kehidupan ataupun telah pun mengakhiri kehidupan ataupun meluahkan sahaja bahawa they are battling it. Banyak sebenarnya persepsi, banyak tumah-tumahan, label-label yang diberikan. Dan kita melihat, kita sering melihat agama ini daripada aspek hukum, dan kurang saya lihat memandang agama ini daripada aspek panduan, terapi, memberikan jalan keluar sebenarnya Dr. Daniel. Tetapi kita melihat masyarakat kita lebih kepada kalau ada penyakit mental ni kurang iman, tidak solat, tidak membaca Quran dan sebagainya. Dan saya melihat ramai daripada individu yang berjuang dengan penyakit mental, solat, banyak solat, segala solat sunat, membaca Quran, Masya Allah, Tabarakallah, berzikir dan sebagainya Dr. Daniel. Jadi mungkin saya mohon pencerahan ya daripada Dr. Daniel agar kita dapat menjadi masyarakat yang lebih inklusif dan tidak mudah ataupun cepat menghukum. Pandangan Dr. Daniel sendiri tentang isu ini, insyaAllah.
Terima kasih banyak Puan Anita, Prof Mas, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Benar sekali apa yang dinyatakan oleh Puan Anita. Persepsi negatif itu seringkali terkena tempiasnya kepada yang diuji dengan penyakit mental ini. Seringkali kita mendengar kenyataan seperti kalau terdengarlah seorang itu, mungkin juga seorang ustazah yang mendapat kesegulan, ustazah pun kena ke? Kenyataan seperti itu. Ataupun orang mudah melontarkan kenyataan negatif seperti ini ada masalah kemurungannya, mesti geng tak semayang ini. Ini semua lontaran-lontaran yang negatif dan agama tidak pernah mendidik umat menjadi golongan yang tidak berakhlak seperti itu. Sebab kalimat-kalimat kita ini, maaf cakap, kalau kita tidak berhati-hati dengannya, ia boleh menjadi suatu kalimat toksik. Betul. Seorang manusia sudah diuji dengan ujian, sudah ada stres, tekanan. Ditambah pula dengan kalimat-kalimat toksik oleh orang-orang yang lain. Ini menambahkan bebanan. Mengapa tidak kalimat yang kita gunakan kalimat berunsurkan penawar, yang indah, berbentuk rangsangan. Sekaligus apa yang diungkapkan tadi Puan Anita tentang Nabi Yaqub alaihissalam diuji dengan huzni, kata Allah, dengan kesedihan, kesegulan. Menampakkan Rasul pun diuji dengan ujian seperti ini. Tetapi Rasul berjalan di atas landasan yang betul. Itu yang hendak kita contohi. Contoh yang kedua, seorang wanita special yang Quran angkat tentangnya, Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika mengandung Nabi Isa tanpa bapa, masyarakat telah mentohmah beliau sebagai wanita yang negatif dan sebagainya, sehingga Al-Quran menceritakan tentang kesedihan Maryam. Sehingga Maryam terungkap kalimat, alangkah baiknya jika aku tidak ada sebelum ini dan sebagainya. Dan akhirnya Allah mengutus malaikat mendekati Maryam, memberikan kata-kata yang baik, kata-kata motivasi rangsangan. Dan ini suatu yang hendak kita angkat sekarang. Macam Puan Anita sebutkan tadi bahawa berhadapan dengan kesihatan mental, penyakit mental, rawatannya mestilah rawatan berbentuk holistik. Holistik artinya menyeluruh. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, tapi merangkumi banyak perkara. Ramuan. Dalam konteks kisah Maryam tadi, malaikat mendekati dan memberikan motivasi, memberikan suatu petunjuk. Ini penting. Bahawa mereka yang diuji dengan penyakit mental ini memerlukan orang yang membantu, orang yang memberi nasihat. Dan seringkali juga mereka perlu mendekati pakar-pakar macam Prof Mas, pakar-pakar psikiatrik. Yang mereka itu orang yang profesional. Contoh, kalau kita pergi pada kaunselor, bukan semua orang boleh mengatakan dia kaunselor. Salah. Dia macam doktor. Dia ada kursus khas. Sebab kaunseling bukan nasihat. Dia lebih daripada nasihat. Dia ada proses. Dia ada penerokaan. Maka orang profesional, kalau kita dekati, dia akan membantu kita secara profesional. Dan ini satu pendekatan yang baik. Jangan rasa malu untuk pergi kepada profesional. Macam yang disebutkan dalam mukadimah tadi kan, ada orang tidak mampu nak pergi sebab nanti orang kata saya gila. Padahal tidak begitu. Ada seorang pakar iaitu Dr. Mark Comrade. Dia tulis sebuah buku yang tajuknya panjang, antara tajuknya itu ialah You Need Help, a Step-by-Step Plan to Convince a Loved One to Get Counseling. Langkah satu demi satu tentang bagaimana nak merangsang yang terdekat dengan kita untuk pergi kaunseling. Dia ceritakan dalam buku itu betapa susahnya orang yang diuji dengan penyakit mental nak pergi mendapatkan rawatan dengan profesional. Maka pendekatannya mesti betul. Itu pertama, kena ada orang dekat
yang bercakap dengan bahasa indah, jangan langsung mengatakan saya mendapati awak ni macam orang gila. Jangan guna kalimat gila. I think you are crazy lah. You should get help from a psychiatrist. Kita hari ini kena di universiti, kena belajar banyak benda kan. Tapi kena belajar juga adab bercakap. Kita belajar sains, teknologi, bercakap dengan robot tak apalah, dia tak ada perasaan. Tapi kita bercakap dengan manusia, kita kena belajar adab bercakap. Dan kena belajar lagi banyak bagaimana nak menjadi pendengar yang baik. Dua benda. Adab bercakap, kalimat yang baik. Agama tekankan akhlak tentang lidah. Agama Islam amat menekankan tentangnya, tapi ramai tidak menghayati. Sayang sekali. Kemudian, to be a good listener. Menjadi pendengar yang baik. Itu yang amat diperlukan pada orang yang diuji ini. Itu yang pertama. Dan segelintir orang, saya guna kalimat segelintir. Segelintir memerlukan ubat. Ya. Dan ramai pastinya memerlukan apa yang Profesor Mas merupakan pakar rawatan CBT, cognitive behavioral therapy, cara dipanggil talk therapy. Orang barat suka menyebutkannya, betul kan? Talk therapy, terapi percakapan. Cara cakap itu memberikan pemikiran yang baru. Prof Mas kadang-kala betul lah CBT ni penting. Kadang-kala Prof Mas ada yang datang, dia rajin sembahyang. Macam Puan Anita sebutkan tadi, rajin berpuasa. Tapi saya melihat dia diuji dengan anxiety. Terketar-ketar tangan, berpeluh, kita cek tengok blood pressure tinggi, palpitation, jantungnya laju. Betul. Dia rajin sembahyang. Dia menceritakan demikian. Mengapa jadi macam ini? Sebab dia berkata ketika dia solat, dia terbayangkan benda-benda. Ketika dia sedang bersolat, dia terbayangkan benda-benda. Seolah-olah dia sedang sujud pada benda itu. Saya bertanya pada dia, Puan, itu Puan nak sembah benda itu kan? Dia kata, tidak, lintasan. Saya tidak suka padanya. Sebab itu saya sakit sekarang. Jadi, kita nak beri dia faham. Puan, itu bukan Puan. Itu lintasan. Puan tidak kufur, Puan tidak syirik. Puan bukan termasuk dalam golongan yang terkutuk. Sebab Puan tidak suka benda itu. Jadi, Puan okey nak sebut Puan okey. Tapi nak bagi dia faham bahawa itu tidak menyebabkan agama dia rendah. Itu ujian bagi dia, dia okey sebab dia tidak menyukai bisikan-bisikan itu. Maka itu antara perkaranya yang boleh membantu kita untuk menghadapi ujian mental, iaitu cara fikir. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya pastinya bila kita sebut rawatan holistik, macam Puan Anita sebutkan tadi, pengalaman Puan juga, Masya Allah, spiritual aspect. Spiritual aspect. Dan untuk itulah saya nak angkat sangat surah Al-Ma'arij, nak angkat sangat surah Al-Ma'arij, surah nombor 70 ayat 19 hingga 35. Panjang sangat, saya akan buat sinopsis saja. Ma'arij surah nombor 70 ayat 19 hingga 35. Allah kata apa? Allah menceritakan tentang kita. Insan. Allah kata, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya Allah mencipta manusia dengan sifat. Artinya Allah jadikan kita semua ada sifat ni. Sifat apa? Quran sebut sebagai halu'ah. Halu'ah. Allah sebut. Kita diciptakan dengannya. Halu'ah ini ialah keluh kesah. Kata ulama tafsir, halu'ah ni keluh kesah. Kena ujian sikit, diberikan sedikit, tak cukup. Diberikan banyak, lagi tak cukup. Sentiasa tidak puas hati. Melahirkan halu'ah, kata Allah. Itu ada pada kita. Sentiasa tidak berpuas hati, sentiasa rasa tak cukup, sentiasa memikirkan negatif. Itu benih ada pada kita. Allah sebut. Jangan terkejut kalau kita meledakkannya. Kalau meledakkannya, jangan terkejut. Benih dah ada. Benih masih kecil, boleh kita kawal. Jangan diledakkan. Tapi jika adanya meledakkannya, jangan terkejut. Benih sudah ada, kata Allah. Kemudian Allah sambung. Bila dia diuji dengan ujian, jazu'ah.
Bila dia diuji dengan ujian, kata Allah, dia dapat jazua. Jazua ni apa dia? Gelisah. Manusia Allah jadikan halua, bersifat keluh kesah. Bila Allah uji dia, meledak keluh kesah, melahirkan gelisah. Ini sifat kita, kata Allah. Gelisah. Asalnya keluh kesah. Kemudian Allah sambung lagi. Dan manusia juga Allah berikan satu lagi sifat, iaitu ketika dia mendapat kesenangan, dia manu'ah. Ini manu'ah pula. Apa dia manu'ah? Dia bakhil. Maka sifat keluh kesah, sifat bakhil ada pada kita. Benih itu ada, kata Allah. Allah bagi kita faham tentang siapa kita sebenarnya. Tetapi ayat Quran tidak berhenti di situ, tuan-tuan dan puan-puan. Al-Quran menyambung. Illa. Dengan satu kalimat kita faham. Nak kawal tadi. Ini dia formula. Illa dalam bahasa Arab artinya melainkan. Kalau tidak ada ini, keluh kesah akan meledak, kebakilan mungkin meledak. Melainkan siapa? Orang yang illal musallin. Solat. Solat. Oh, kita rasa okey dah solat. Tapi ingat, Allah sambung. Allazina hum ala solatihim daimun. Orang yang bersolat dengan solat yang cirinya daimun. Allah tambah pula. Bukan sekadar melepaskan batuk di tangga. Walaupun ya rukun dah selesai. Tapi solat yang akan menjadi penawar, dipenuhi keberkatan. Kata Allah, solat berbentuk daimun, kata Allah. Apa dia daimun? Solat penawar, penuh keberkatan ini, solat yang dilakukan berterusan. Non-stop. Di luar pandemik, kita jaga solat, terutama yang wajib. Dalam pandemik, kita jaga solat. Ketika dibuang kerja, jaga solat. Ketika dapat kerja tapi gaji rendah, teruskan solat. Ketika tertekan, stressful events occurring in our life, diuji dengan benda-benda stres, teruskan solat. Teruskan. Daimun. Malah hamka menambah. Daimun juga bermaksud, di luar solat, keadaan kita seperti solat. Bagi hamka. Berterusan artinya bukan sekadar kita bersolat sehari 5 kali. Luar solat, perangai kita macam dalam solat. Artinya, sentiasa ingat Allah. Dalam solat, ingat cara khusus. Ada bacaan yang wajib. Di luar solat, ingat terus pada Allah. Maka ketika kita diuji dengan suasana stres, kita ingat pada Allah. Dia penawar. Tuan-tuan dan puan-puan, dia penawar. Saya nak sebutkan juga Puan Anita, solat ni terlampau special ya. Kita tak sempat nak bincangkan mendetail, tapi solat terlampau special sebab dia kewajipan, sebab ayat tadi menceritakan dia penawar, mengawal keluh kesah, membuang penyakit bakhil. Ya, solat membantu kita yang daimun. Dalam solat ada tempat yang doa mustajab. Betul. Ya, Puan Anita, mustajab. Semua kita pernah diuji dengan stres, Puan Anita. Dr. Daniel juga pernah diuji dengan suasana stres. Pergi luar negara, belajar luar negara di Mesir, baru lepas perang. Stressful life. Yes. Saya juga diuji. Jadi, kita pun cari satu formula. Oh, Ustaz kata semayang, Daniel, jangan tinggal. Kita semayang. Tapi tak hilang juga. Oh, bukan semayang begitu saja. Akhirnya baru kita start. Contoh, ketika sujud. Kita sujud di hati kita, doa dalam bahasa kita. Ya Allah, aku diuji dengan tekanan. Ya Allah, aku diuji dengan kemurungan. Tolonglah hamba-Mu ini, berikan aku kesembuhan. Kita baca doa di mulut, bukan di bibir. Setiap sujud minta. Setiap sujud minta. Ya Allah, penawarnya mendatang. Itu satu. Kemudian Allah sebutkan juga, mereka itu suka infak, menderma. Ini juga holistik punya approach. Kadang-kadang kita lupa bahawa ya kita diuji, tapi kita tak lupa orang lain yang juga diuji. Paling kurang infak, tolong orang lain dengan wang sedikit mungkin pun tak mengapa, dengan niat nak bantu dia, dan bila kita bantu dia, ya Allah, bantulah aku. Niat begitu tak salah.
Sebab kita minta bukan pada makhluk untuk bantu kita, minta pada Allah. Minta pada makhluk pun okey dalam hal-hal tertentu, tapi sekarang kepada Allah terus, lagi luar biasa. Dan akhirnya panjang tapi saya tak mau sentuh semua. Yang ketiga ialah mereka takut dengan azab akhirat. Oleh itu kuat Puan Anita, walaupun terlintas mungkin di hati, biarlah aku mati sahaja. Tapi bila iman itu mantap, kata Allah, di hati itu ada kekuatan yang menyebabkan dia takut dengan azab Allah. That is iman. Dia takut dengan azab Allah dan itu kuat menguasai diri dia. Maka datang lintasan, ya tidak mustahil, datang lintasan nak bunuh diri pun akhirnya lintasan itu terpelanting. Dengan iman yang disebutkan tadi. Ini penawar dari surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 35. Dan akhir sekali Puan Anita, saya nak ulangi apa yang saya sebutkan tadi. Diuji, stres, tak dapat kita lari daripadanya. Tapi cara kita melihat masalah, menghadapinya, itu yang akan menjadikan stres itu positif pada kita. Badan kita ni istimewa. Prof sebutkan tadi, Prof Mas cantik, Prof Mas sebutkan tadi. Badan kita ada hormon. Allah ciptakan kita istimewa, ada hormon. Hormon dipanggil hormon happy. Hormon happy. Serotonin. Dalam badan kita ada hormon happy, bagi kita seronok. I'm very happy. Kita tahu dah hormon serotonin sedang main peranan. Ini juga hormon yang berada di otak, di otak. Tapi bila kita stres, keluar hormon kortisol. Hormon kortisol dipanggil stres hormon, menyebabkan jantung laju dan sebagainya. Itu biasa. Itu menyebabkan kita berhati-hati. Kita membelikan mata untuk mengawasi apa kemungkinan yang akan berlaku. Peranan hormon kortisol. Tetapi kata pakar, jika stres ini berterusan menjadi kronik, akhirnya hormon kortisol keluar berlebihan. Ketika dia keluar berlebihan itulah dia akan memberi kesan pada serotonin. Yang kita sebut awal tadi, hormon yang menyebabkan kita happy, dia akan memberi kesan, kortisol berlebihan memberi kesan pada serotonin, dia mengurangkan pengeluaran serotonin, menyebabkan hormon happy dalam badan kurang. Ini bahasa mudah sains tentang sains dan juga penyakit mental. Kesan dari itulah ialah depression, murung. Sebab hormon happy dah kurang, murung, anxiety, apa yang mungkin berlaku ya. Pandemik ini bila akan selesai? Saya ini mungkin kemungkinan yang kita cipta melahirkan anxiety. Keluh kesah yang Quran sebutkan tadi. Maka untuk kita kawal diri kita, akhirnya kita sebutkan tadi, Allah beri jaminan kesusahan tidak pernah solo. Lepas ini akan ada kesenangan. Dan contohi Nabi Yaqub, fasabrun jamil, duduk di atas rel yang betul, jaga solat, minta pada Allah dan berusaha dan minta tolong pada orang yang profesional. Jangan takut. Jika diberikan ubat, makan, sebab itu juga sebahagian daripada rawatan. Dan kita tidak gila bila diuji seperti ini. Ini antara benda-benda yang nak kita ungkapkan. Akhirnya, we are still okay, insya-Allah. InsyaAllah. Saya kembalikan pada Puan Anita. Ya, Puan Anita. Boleh. Terima kasih Dr. Daniel. Banyak ni Dr. Daniel kupas ni. Saya pun banyak tulis dekat sini Dr. Daniel. Jadi apa yang saya dapat rumuskan ya di sini Dr. Daniel, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala is closer to us than our jugular vein. Sebenarnya ini penting dan dalam proses penyembuhan kita juga, dan walau diuji dengan apa sekalipun, untuk kita terus teguh prasangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Jadi ini adalah rumusannya daripada segala apa yang Dr. Daniel kupaskan tadi. Dan saya suka sebenarnya bila Dr. Daniel mulakan tadi dengan adab bercakap ni, sebab ini yang kita kurang sebenarnya sekarang ni.
Dan apa yang saya selalu katakan, kita cuba insyaAllah menimba ilmu sebelum kita orang kata mengungkapkan sesuatu ataupun mudah menghukum, melabel dan sebagainya, kerana apabila adanya ilmu, insyaAllah adab itu juga akan hadir bersama-sama insyaAllah. Jadi terima kasih banyak-banyak Dr. Daniel. Saya sebenarnya nak membawa perbincangan ni Prof. Mas kepada stigma sebenarnya, kerana apa yang kita lihat dalam konteks kesihatan mental ini, stigma memainkan peranan yang sangat besar dan ini menyebabkan seseorang individu itu tidak keluar ataupun tidak berani ataupun malu sebenarnya Prof. Mas untuk mencari bantuan dan juga pertolongan. Jadi akhirnya they struggle alone and in silence. Stigma ini sebenarnya it silences people. Jadi mungkin Prof. Mas boleh mengupas sedikit Prof. Mas tentang apa kepentingannya kita cuba untuk mengurangkan stigma ataupun membentera stigma di kalangan masyarakat, tetapi khususnya peranan pelajar dan juga pensyarah-pensyarah di institusi pengajian untuk mengubah persepsi, kerana tidak cukup sebenarnya apa yang saya lihat ramai daripada individu-individu contohnya mungkin hadir di dalam perbincangan kita hari ini, mungkin keluar dengan merasakan okey, saya lebih faham hari ini, tetapi bagaimana kita nak translate itu kepada change to behaviour, Prof. Mas, ini yang mungkin kurang kita lihat apabila kita dah ada ilmu ni, adakah melihat rakan-rakan ahli keluarga distigmakan mungkin ataupun didiskriminasikan di tempat kerja, di universiti, what are we going to do about it? Jadi mungkin Prof. Mas boleh berkongsi sedikit, insyaAllah. Silakan. Okey, terima kasih Puan Anita dan terima kasih juga Datuk Dr. Daniel tadi. Banyak benda yang saya belajar, kena berguru lagi dengan Datuk Dr. Daniel ni. Okey, so berkenaan dengan stigma dan kesihatan mental, stigma adalah tanggapan salah yang buruk, yang tidak benar tentang suatu perkara itu dianggap stigma Jadi dalam kesihatan mental ada banyak stigma dalam masyarakat yang tak betul, yang kita kena betulkan. Jika tidak, dia akan menimbulkan ketidakharmonian dalam masyarakat dan tekanan yang berlebih-lebihan kepada individu yang menghadapi kesihatan mental. Dia yang pertama dia ialah stigma yang paling kuat yang macam mula-mula tadi Datuk pada sebut, iaitu dia kata kita tak boleh sebut orang sakit mental ini gila, tak boleh. Betul. Gila tu satu benda yang tak ingat apa-apa dah jadi dia bukan gila, dia hanya satu penyakit dalam pemikiran biasa yang memerlukan sikit bantuan, sokongan, ruang dipahami untuk dia pulih seperti biasa. Okey. Dan maksudnya dia dan orang yang ada masalah kesihatan mental ni, kita kena samakan sama macam penyakit biologikal biasa. Jadi maksudnya depression tu sama macam darah tinggi, anxiety tu sama macam diabetes. Artinya sesiapa saja yang terdedah dengan faktor dan punca-punca daripada kecil, didera, sexual abuse, bully cyber yang berlebihan tu ataupun tekanan yang tak terkawal, sesiapa saja yang terdedah kepada faktor, maka dia akan menghadapinya tanpa kira sesiapa saja. Jadi sama juga dengan diabetes, depression, ramai pensyarah kena depression sebab stres, kan? Ramai juga doktor-doktor juga yang ada penyakit penyakit kecil manis, darah tinggi, ustaz-ustaz pun ada darah tinggi, kecil manis. Maksudnya begitu juga dengan depression, anxiety dan schizophrenia, sesiapa saja boleh kena. Dia hanya dia sebagai daripada penyakit biologikal yang tapi yang tidak boleh dibezakan, dia kurang iman ke, dia kurang solat ke dan sebagainya. So tidak boleh. Jadi stigma kata orang kesihatan mental ni lemah iman, kurang solat ni tak boleh Sebab dalam pengalaman saya sebagai terapis, orang yang sakit mental ni sometimes dia lagi banyak sembahyang pada kita. Dia lagi banyak tahajud. Dia lagi banyak baca Quran sebab dia nak sembuh. Tapi Tuhan kata belum masanya lagi, sabar Jadi kita tak boleh judge benda tu pada dia, kesian daripada emosi dia Dan stigma yang lainnya macam orang kesihatan mental dia dikatakan bahaya boleh mencederakan orang, kita kena jauhkan pada dia. Itu tak betul. Dalam kajian-kajian kesihatan mental membuktikan bahawa orang yang sakit mental ini 10 kali dikasari lebih teruk daripada dia mengkasari orang lain.
dipulau, didiskriminasikan, dimarahi, kan, dipukul, artinya dia lagi teruk dibuat oleh orang lain dan dia tak bahayakan orang, ya. Kecuali kalau keadaan tertentu yang memerlukan rawatan, tapi itu percentage dia sangat sedikit, ya. Dan seterusnya kita kena hapuskan stigma jangan memviralkan isu-isu masalah kesihatan mental orang lain. Sebab kita kena ingat kesan daripada viral tu 2 kali ganda ataupun 4 kali ganda lebih teruk daripada masalah dia. Contohnya di satu institusi pengajian dulu ada satu budak perempuan ni, dia stres ke, dia tension dan sebagainya, terjun kolam. Bila terjun kolam, budak-budak keno ambil gambar dia. Lepas tu kata kau ni kan, kalau kau stres macam mana pun kau janganlah bunuh diri. Aku nak mati, aku tak nak hidup, kan. Tapi sahabat kita stop cepat. Stop, jangan viralkan. Stop, semua delete benda tu. Jadi benda tu syukur tak diviralkan. Sebab jika diviralkan, jadi isu dan orang baca, orang akan tanya lagi, orang akan ungkit ke satu. Jadi macam-macam masalah kesihatan mental lebih serius akan dihadapi. Sebab itu kita tidak boleh viralkan masalah kesihatan mental yang boleh menyebabkan stigma jadi lebih teruk. Ya. Okey, tapi walaupun begitu, kita kena ingat masyarakat Malaysia dia belum betul-betul open lagi dalam pendidikan kesihatan mental ni. Jadi orang kesihatan mental ni pun dia kena sayangkan diri dia. Maksudnya, kalau dia ada depression, dia nak cederakan diri dia ataupun ada benda-benda negatif tu, dia kena kawal, beritahu kepada keluarga yang terdekat ataupun orang yang boleh membantu. Ahli keluarga, terapis, kaunselor, psikologis. Artinya beritahu kepada orang yang boleh membantu saja. Kalau tiba-tiba dia masuk ke alat FB ataupun dia rakam gambar dia sendiri ataupun dia buat benda-benda yang untuk publik dan sebagainya, nanti dia akan bila dia dah sihat, dia ada aspek pemulihan dan ketenangan, benda tu akan mengganggu dia sendiri. Okey, sebab itu kita kena sama-sama untuk menghapuskan stigma ini dalam masyarakat. Sebab kalau tak, ahli masyarakat dia akan pendam, dia akan risau, dia akan takut pergi kepada psikiatris, kaunselor untuk buat rawatan dan sebagainya sebab stigma itu, dan dia akan pendam 4, 5, 6 tahun. Sebab itu dalam pengalaman saya, banyak masalah kesihatan mental sebenarnya boleh pulih dengan mudah jika dapat rawatan awal dan pencegahan. Masalahnya dah 4, 5, 6 tahun dapat depression, sampai dah teruk dan sampai schizophrenia, sampai dah kelar-kelar tangan banyak-banyak kali dan sebagainya. So tetap tak pergi jumpa dengan rawatan daripada terapis, kaunselor dan juga psikiatris. Okey, wanita, saya rasa masa kurang, saya stop kat sini lah untuk yang seterusnya. Betul. Terima kasih Prof Mas. Alhamdulillah. Betul Prof Mas, ya. Sesiapa pun cenderung sebenarnya untuk mendapat penyakit mental kalau faktor-faktor mencukupi. Tidak kira pakar psikiatri pun boleh dapat penyakit mental, ustaz pun boleh dapat penyakit mental, sesiapa sahaja sebenarnya. Jadi it is a test of patience, it is also a test of humility sebenarnya, ya. Dan satu yang saya nak tekankan di sini apa yang Prof Mas sebutkan tadi, ya, apabila kita melihat sebab tahun ini sahaja seperti apa yang Dr. Daniel kongsikan tadi, ya, tentang mereka yang mengakhiri kehidupannya, jumlah yang besar tahun ini daripada Januari sehingga Mei tahun ini 400 lebih sebenarnya insan yang mengakhiri kehidupan. Dan sebenarnya apabila kita memviralkan foto-foto ataupun video-video tersebut, ini sebenarnya menjadi satu trigger, ya, kepada mereka yang lebih rentan. Dan apa yang kita mungkin, ya, ramai tidak fahami, ini akan menyebabkan apa yang kita panggil sebagai suicide contagion dan juga suicide copycats. Dan jadi kalau Prof masih ingat, ya, di awal tahun apabila kita melihat banyak foto-foto ni di akhbar, laporan-laporan media dan sebagainya, dan kemudian lebih ramai sebenarnya mengakhiri kehidupan, dan inilah sesuatu perkara yang kita tidak mahu terus-menerus berlaku. Jadi perkara yang paling bertanggungjawab sebagai seorang individu, ya, individu dalam masyarakat yang kita boleh lakukan adalah apabila melihat saja foto ataupun video ini, terus delete. Itu adalah langkah yang sangat bertanggungjawab yang kita boleh lakukan sebenarnya, insya-Allah. Dan juga yang paling penting, kita juga tidak mahu seperti apa yang Prof Mas sebutkan tadi, we don't want to reinforce stigma.
Dan ini tepat juga apa yang Dr. Daniel katakan, mereka yang ada penyakit mental ni sudah pun tertekan, ya, ujian dia sudah pun berat, mungkin trauma-trauma, banyak faktor-faktor yang berlaku dalam kehidupan, ditambah pula dengan stigma. Jadi ini juga menyebabkan kenapa individu itu tidak cepat mendapatkan bantuan dan rawatan. Dan seperti Prof. Mas sebutkan tadi, tepat sebenarnya bahawa kalau kita cepat mendapatkan bantuan, kita boleh orang kata mendapat prognosis yang lebih baik kan, mungkin cepat sembuh. Dan juga bukannya semua individu yang bertarung dengan masalah ataupun isu kesihatan mental memerlukan intervensi klinikal. Cukuplah dengan kita dapat meluahkan dengan orang-orang tersayang, orang-orang yang dapat memberikan orang kata kata-kata positif, bukan toxic positivity, tetapi validation kepada kita, memberikan ruang, ya, holding space for us supaya kita dapat mengurangkan tekanan dan bebanan yang kita hadapi. Mungkin seperti apa yang Dr. Daniel katakan tadi, melihat orang kata daripada lensa yang berbeza, ya. Sebab kadang-kadang mungkin kita melihat problem itu daripada sudut pandang kita yang mungkin hari-hari menghadapinya, tak dapat melihat dah the half cup yang lagi satu, yang full itu. Jadi alhamdulillah kita sebagai ahli masyarakat semua ada peranan masing-masing, dan saya selalu katakan sebagai ahli keluarga, rakan-rakan dan juga sahabat, kita ada peranan yang penting sebenarnya untuk saling membantu dan juga saling menguatkan, insya-Allah. Jadi kita tak banyak masa dah ni, Prof. Mas dan Dr. Daniel, 10 minit yang terakhir. Jadi saya masuk kepada pusingan ketiga. Dr. Daniel, saya terus, ya, kepada soalan yang terakhir. Apa yang Dr. Daniel, ya, daripada mungkin hasil apa yang Dr. Daniel dah lakukan, ya, di dalam arena ini, banyak buku-buku yang Dr. Daniel telah tulis dan sebagainya, mungkin sebagai langkah yang proaktif, perkhidmatan kesihatan mental seperti yang kita tahu harus diperkukuhkan. Sebab saya sendiri, ya, Dr. Daniel melihat, ya, daripada sepanjang sejarah manusia sebenarnya, daripada pandemik yang dulu, epidemik, kemudian peperangan, famine, hunger dan sebagainya, sebenarnya kita berada di dalam satu situasi yang bukan unik sebenarnya, sebab ini telah pun berlaku, di mana bila situasi begini berlaku, orang jatuh kepada kemurungan, kepada anxiety, PTSD, suicide risk increase, orang mengakhiri kehidupan melalui bunuh diri, kemudian harmful coping mechanisms berlaku, ya, penyalahgunaan dadah, alkohol meningkat dan sebagainya. Jadi apa dari menurut, ya, Dr. Daniel, apa langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan, ya, sebenarnya untuk membantu sebenarnya the whole mental health scene, supaya kita dapat menyediakan mungkin sistem kesihatan mental yang lebih komprehensif, dan juga memfokuskan mungkin, ya, kepada lebih langkah-langkah pencegahan, intervensi awal dan juga social determinants of health, insyaAllah. Silakan Dr. Daniel. Oh, Dr. Daniel mute. Dr. Daniel juga minta maaf, ada 5 minit je untuk Dr. Daniel, dan kemudian saya serahkan kepada Prof. Mas. Terima kasih. Baru ini bila buat rakaman TV, saya dimaklumkan tentang apa yang berlaku di Palestin yang diuji dengan suasana yang amat stres. Antara kalimat yang saya tak boleh lupakan oleh orang yang pergi ke sana, berpengalaman di sana, ialah di Palestin, bila kita tanya tentang anak-anak yatim, dia menjawab, boleh kita anggap di sana tiada anak-anak yatim. Apa maksudnya? Sebab bila seorang budak, kematian ibu ataupun bapa dibunuh oleh rejim Zionis, maka cepat masyarakat mengambil anak itu untuk dijaga, dibela, seolah-olahnya tak wujud sistem anak yatim di sana. Anak-anak yatim bagi kita di sana menjadi anak-anak mereka. Ini suatu yang saya pelajari dan tak boleh saya lupakan. Artinya, mereka mengangkat apa yang Allah suruh kita angkat dari surah Al-Ma'idah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonganlah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa. Tapi jangan bertolong-tolongan dalam perkara dosa dan permusuhan. Jadi bertolong-tolongan ini penting. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika, ya, tidak seperti Prof. Mas yang agak kukuh, ya, membantu orang, saya kecil-kecilan saja, tapi saya melihat alangkah pentingnya ketika suasana pandemik ataupun tidak, masyarakat, keluarga ada ilmu sedikit sebanyak tentang kaunseling. Bukan untuk jadi kaunselor, tapi memahami kaunseling. Yes.
ada kursus perkahwinannya, Puan Anita, Prof, kursus perkahwinan. Boleh kita mulakan di situ. Tentang apa itu counseling. Counseling is a process. Bila ada orang bermasalah, jangan cepat menghukum. Be a good listener. Jadi pendengar yang baik. Bantu dia dengan kalimat-kalimat yang tidak toksik. Itu asas counseling. Kemudian penerokaan, mendengar lagi, bantunya. Kalau setiap keluarga ada ilmu ataupun benih-benih ilmu counseling, saya rasa ya di tahap kecil keluarga masing-masing dapat kita kesan mungkin keluarga terdekat ada masalah, kita akan mendekatinya cara positif yang mungkin dapat reda di situ, tidak sampai membuak-buak kepada suasana yang tidak terkawal. Itu cadangan saya. Dan ini boleh dibuat di peringkat kerajaan, di peringkat JAKI mungkin dan sebagainya. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya dalam konteks beragama. Dalam konteks beragama, kita banyak mendengar ceramah-ceramah agama, kita banyak membaca tentang agama. Tapi agama ini sebenarnya apa ya? Kadang-kadang saya berbalik pada a basic question. Agama ini apa dia? Apatah lagi agama Islam. Agama ini apa dia? Saya mencari-cari sejak remaja. Sebab kadang-kadang penceramah agama pun, kalimat-kalimat dia itu penuh dengan maki hamun, minta maaf. Menjijikkan saya. Walaupun dia ilmuwan. Dia dipanggil ustaz. Tapi saya tak mau dengar. Sebab kalimat-kalimat dia gunakan itu ada unsur-unsur toksik. Akhirnya, pada suatu ketika, saya bertanya, Nabi SAW yang mulia agung, datang nak ajar apa pada saya, pada ustaz, pada ustazah, pada kita semua, nak ajar apa? Kemudian saya bertemu, ini nak saya angkat. Saya bertemu dengan satu hadis. Seorang sahabat zaman Nabi, hadis ini sahih. Seorang sahabat zaman Nabi bertanya Nabi, "Ya Rasulullah, apa sebab-sebab utamanya manusia masuk syurga?" Apa sebab-sebab utama manusia masuk syurga? Maka Nabi berkata, pendek. Very simple but very significant. Husnul khuluq wa taqwallah, dua ini. Bertakwa pada Allah dan berakhlak mulia. Ketika itulah saya terduduk. Saya kata, ya Allah, ajaran Nabi ialah ajaran nak bawa kita ke syurga. Maka Nabi mahu kita hiaskan diri kita sebelum mati dengan hiasan ahli syurga semampu boleh. Dan hiasan ahli syurga ada dua. Hidup dengan takwa. Takwa ini taat. Ketika diuji ataupun tidak diuji, dia ada penawar. Dan bila kita taat kepada Allah, kita nak bantu orang lain, itu diajar oleh agama. Kita nak bagi derma sedekah pada orang lain, itu ditekankan agama. Kita jaga lidah kita, itu diajar agama. Masya Allah. Dengan kalimat simple, takwa pada Allah, dengan maksud taat kepada Allah, kita jaga lidah. Kita nak tolong orang. Kita dekatkan diri kepada Allah, jaga solat, zikir selalu, baca Quran, nak faham Quran. Tak nak berkelahi, tak nak kutuk-mengutuk, dengan takwa. Dan akhir sekali, berakhlak mulia. Dengan akhlak mulia, kita akan tolong-menolong dan sebagainya. Saya rasa itulah yang nak saya cadangkan pada institusi agama, tekankan pada takwa dan akhlak, kepada institusi pendidikan. Kaunseling ini penting. Asas-asas kaunseling difahami oleh ahli masyarakat. Dan sudah pastinya itulah antara penekanan yang Puan Anita mencukupi insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Daniel. Jadi kita empat perkara tadi tolong dalam perkara takwa, ilmu tentang kaunseling ataupun mungkin task sharing ataupun task shifting memperkasakan community itu sendiri dan kemudian bertakwa kepada Allah SWT dan juga berakhlak mulia. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Daniel. Saya ingin memberikan soalan yang terakhir kepada Prof Mas, insyaAllah Prof Mas, kalau Prof Mas boleh kongsikan mungkin sedikit tips kepada mereka yang mendengar tentang penjagaan kesihatan mental yang baik, insyaAllah. Okey, terima kasih Puan Anita. Okey, untuk menjaga kesihatan mental yang baik, maka kita kena memahami pemikiran kita, perasaan kita dan fisiologi kita, diri kita ataupun sedar. Sebab tu dalam neo-cognitive behavior therapy, kita mengandaikan bahawa pemikiran, apa yang kita fikirkan tu akan menghasilkan perasaan. Perasaan akan menghasilkan tingkah laku.
Jadi maksudnya tingkah laku kita itu sebenarnya datang daripada perasaan. Contohnya apabila kita marah, kita pukul orang lain ataupun kita berbenci, datang daripada perasaan amarah, dendam. Itu datang daripada rasa orang tu jahat, orang tu tak berguna, orang tu menindas kita, memusuhi kita. Jadi untuk membetulkan akhlak kita, maka kita fikir orang ni baik, orang ni perlukan pertolongan, dia tertekan, dia stres, dia sebenarnya rimas tentang diri dia sendiri. Dan jadi perasaan kita lebih bersabar, lebih baik, lebih tenang, lebih ihsan, lebih kasihan. Jadi tidak akan kita pergi pegang tangan dia, tolong dia, senyum kat dia walaupun dia marah kita. Sebab kita tahu bila kita balas nanti keadaan lagi teruk, kesian kat dia. Jadi sebenarnya itu yang penting setting pemikiran tu. Jadi apa yang kita fikirkan adalah menghasilkan perasaan dan pemikiran. Sebab itu dalam masyarakat kita sebenarnya apa yang kita perlu kita ajar bukan menghafal. Tapi kita ajar bagaimana mengawal pemikiran, menghargai pemikiran dan melengkapkan pemikiran dengan coping skill, dengan ilmu dan sebagainya yang bermanfaat dalam kehidupan. Sebab itu, saya sokong apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Daniel dan Anita juga. Sebenarnya kalau kita serahkan kepada kaunselor, psikologis, psikiatris untuk berbantu masalah kesihatan mental ni, saya rasa pensan semua kaunselor, psikologis, psikiatris ni. Sebab itu, masalah untuk menangani masalah kesihatan mental ini adalah melibatkan frontliner. Jadi siapa frontliner? Semua frontliner. Yang paling penting saya nampak adalah mak ayah, ahli keluarga, rakan sekerja, bos, ahli masyarakat. Maksudnya mereka kena faham dan berbantu. Dan ilmu kaunseling kita boleh gunakan sebab dalam akta kaunseling pun dia kata seseorang itu tidak boleh mengaku kaunselor saja jika bukan kaunselor. Tetapi semua orang boleh belajar kemahiran kaunseling, boleh aplikasikan teori kaunseling, boleh menggunakan teknik kaunseling untuk tolong orang lain. Sebab itu saya ucapkan syabas dan tahniah sangat menyokong JPA, kementerian yang melancarkan akrab. Sebab akrab ni saya nampak adalah satu frontliner yang penting untuk masalah rumah tangga, perceraian, bergaduh, kan? Dan menenangkan pemikiran sebab macam kata panel tadi, jika kita boleh selesaikan masalah tu di peringkat kita, bagus. Tapi ada orang tak boleh. Dia perlukan orang signifikan. Kawan rapat, mak ayah untuk rasionalkan dia untuk ambil hikmah tu. Kadang-kadang dia tak dapat juga daripada kawan mak ayah tu. Maka dia perlu jumpa akrab yang akan susun dia secara lebih profesional dan jumpa terapis, kaunselor untuk susun balik pemikiran dia, perasaan dia dan tingkah laku dia. Akhirnya dia lebih memahami diri dia, nampak jalan keluar dan menikmati kehidupan. Sebab itu akhir kata daripada saya, Tuhan jadikan kita hidup di dunia ini adalah untuk jadi baik, buat baik dan sebarkan kasih sayang. Maka hanya orang yang sampai kepada kasih sayang saja sampai kepada agama. Yang sampai dan agama yang sampai kepada kasih sayang saja, yang sampai kepada Tuhan. Sebab sifat Tuhan utama itu kasih sayang. Jadi sebarkanlah kasih sayang dengan berbagai cara dan kaedah kita sendiri yang untuk membantu masyarakat agar sihat dan sejahtera. Terima kasih. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Mas. Alhamdulillah. Okey, jadi daripada apa yang saya dapat tadi, sebenarnya betul Prof. Mas, apa yang kita fikir, dia memberi kesannya, memberi kita keluar perasaan tu dan kemudian dia translate kepada tingkah laku sebenarnya kan. Sebab tu mindfulness punya teknik ni penting sebenarnya Prof. Mas apabila we stay in the present, kita peka prihatin tahu dan we are in control sebenarnya of what happens next, insyaAllah. Tapi biasanya kita sebagai manusia ni kita lebih reaktif apabila seseorang berkata sesuatu kita terus nak respon sementara tu sepatutnya kita pause, take a deep breath dan baru dapat mengeluarkan kata-kata yang lebih hikmah, insya-Allah. Okey, saya minta maaf sangat kepada para hadirat sekalian sebab kita dah pun sampai ke penghujung rancangan dan saya diberitahu bahawa kita tak sempat sebenarnya untuk Q&A. So mungkin kalau ada apa-apa persoalan kita boleh berikan kepada Prof. Mas dan Dr. Daniel selepas kita dah habis rancangan ni, mungkin email kepada anda, insya-Allah. Jadi itu saja mungkin untuk rumusan program kita hari ini. Jom perkasa kesihatan mental untuk bahagia. Yang paling penting, jagalah kesihatan mental kita kerana kalau dah mendapat penyakit mental ni, ni satu cabaran baru pula. Jadi
lagi mana kita boleh menjaga kesihatan mental kita dengan baik. Banyak dah tadi diberikan tips-tips oleh Prof Mas. Dr. Daniel juga memberikan kupasan yang sangat hebat sebenarnya tadi, bagaimana untuk kita ada pendekatan yang holistik ya, biopsychosocial dan spiritual tadi. Yang paling penting saya nak kongsi di sini adalah tolong jaga tidur anda ya. Pola tidur ni sangat penting sebenarnya. Jadi tidur yang cukup, rehat yang cukup, kemudian beriadah, bersenam. Jadi kita pun dah ada kelonggaran, dah boleh keluar, dah boleh menjalankan aktiviti bersama keluarga dan rakan-rakan. Jadi saya harap kita dapat sama-sama, orang kata, bukan saja memberikan fokus kepada kesihatan fizikal, tetapi ambil perhatian kepada kesihatan mental, dan sudah tentu keluarga yang bahagia, yang saling, orang kata, jaga, bantu-membantu dan saling menasihati di antara satu sama lain, insya-Allah. Jadi pesanan terakhir saya, jadilah masyarakat yang lebih prihatin, come from a place of empathy and compassion. Timbalah ilmu seperti apa yang dikongsikan oleh Dr. Daniel dan Prof Mas tadi. Moga-moga kita menjadi masyarakat yang lebih penyayang. Semoga kita meninggalkan, orang kata, generasi selepas ini, generasi yang lebih, orang kata, bersifat empathy, bersifat inklusif, dan juga memberikan penekanan kepada agama dan spirituality, insyaAllah. Jadi dengan itu saya memberikan balik floor kepada Puan Pengacara Majlis kita ini, Puan Syah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Dr. Daniel sekali lagi dan juga Prof Mas. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Anita binti Abu Bakar selaku moderator, dan juga dua orang panel iaitu Dato' Dr. Daniel bin Zainal Abidin dan juga Prof Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif ataupun lebih dikenali sebagai Prof Mas. Terima kasih. Semoga dengan sesi perkongsian sebentar tadi kita dapat meningkatkan motivasi pada diri sendiri di samping menjaga minda yang sihat dan juga badan yang lebih bertenaga. InsyaAllah kita akan jumpa sekali lagi, ataupun kita akan jumpa di lain masa nanti di dalam platform yang lain juga bersama moderator dan juga panel-panel yang begitu hebat ya hari ini. Terima kasih lagi sekali kami daripada Kementerian ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas perkongsian dan sesi yang menarik ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalam, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Daniel. Terima Jumpa kasih lagi Prof. insyaAllah ya. Jumpa lagi. Lagi Pak Anita. insyaAllah. Terima kasih pengacara. Sama. Terima kasih Masya. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Anita. Okay. Terima kasih.